Baik, Alhamdulillah, persembahan Tausyih daripada kumpulan Firqah Al-Husni. Ini lagu kedua yang telah pun mereka bawakan di sebelah pagi ini dengan judul Ya Asqal Mustafa. InsyaAllah nanti di jam terakhir kita akan berkesempatan untuk bersama dengan mendekati mereka untuk mengetahui lebihlah berkenaan dengan para belia muda kita ini yang berkecimpung di dalam bidang Tausyih. Tetapi sebelum itu kita ada segmen wawancara berikutnya, Belia Berwawasan. Jadi terus sajalah Serina memperkenalkan tetamu undangan kita yang hadir di studio satu. Kita ada 3 orang tetamu belia yang kita undang ke studio Rampai Pagi pada hari ini. Memperkenalkan dulu berhampiran dengan saya Lenia ini bersama dengan Nurul Jannah Wajihah. Jadi itu juga nanti bersama dengan Syahwan Dani dan juga Nur Afikah alias Syasha. Dan setiap mereka ini mempunyai kepakaran dan kekuatan potensi masing-masing. Kenapa kita bawakan ini sebagai satu segmen Belia Berwawasan adalah kerana bukan hanya mereka ini memenuhi tuntutan kehidupan untuk mempunyai ataupun mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi mereka memberikan diri mereka suntikan semangat untuk orang kata ini kemahiran as a bonus point dalam diri mereka. Jadi kita berbalik untuk memperkenalkan tetamu kita, Nurul Jannah Wajihah binti Armansyah. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Juga bersama kita di sebelah tengah-tengah ni Nur Afikah alias Syasha binti Abdullah. Apa khabar? Alhamdulillah. Dan juga selamat datang kepada Syahwan Dani bin Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesemuanya. Alhamdulillah, semua sihat saja pagi ini ya. Alhamdulillah. Terima kasih daripada kami Rampai Pagi kerana telah pun bersedia bersama kita pada pagi ini untuk bercerita sedikitlah dan juga mungkin boleh menginspirasikan penonton-penonton kita ni pada pagi ini berkenaan dengan pencapaian dan juga sekitar aktiviti yang telah pun dijalankanlah oleh para belia kita ini. Jadi memulakan apa kata kita bersama dengan Nurul Jannah? Nurul Jannah dulu dan seterusnya kepada dengan Afikah dan Dani. Perkenalkan dulu diri masing-masing dan latar belakang kekuatan diri. Silakan. Nama saya Nurul Jannah Wajihah binti Armansyah dari Cosmopolitan College of Commerce and Technology, mengambil jurusan dalam komputer dan juga saya merupakan salah seorang delegasi Brunei Genesis dan juga SIAP atau Kapal Belia Asia Tenggara dan Jepun tahun lepas. Seterusnya Afikah. Nama saya Nur Afikah Syasha binti Abdullah Asmalina dan saya sekarang seorang penuntut di Cosmopolitan College of Commerce and Technology, mengambil jurusan HND in Creative Media dan saya seorang atlet berenang dan sekarang saya seorang jurulatih juga mengajar kanak-kanak dan dewasa. Wah, baik, Alhamdulillah. Seterusnya Nama saya Syahwan Dani bin Yahya. Saya adalah seorang pelajar daripada Cosmopolitan College, mengambil dalam bidang bisnes iaitu BTech Level 5 HND in Business. Saya pernah mengikuti program Genesis pada tahun 2017 yang bertema tentang peacekeeping. Baik Sebenarnya rakan kita sebelah ini pun antara peserta Genesis pada tahun lepas. Pada tahun inilah. Pada tahun ini ke Jepun Betul. Pada bulan berapa tu Wali? Awal bulan Februari. Ini juga peserta Genesis di hujung sana dan ini juga Genesis Genesis. Jadi Genesis sebenarnya menggabungkan belia-belia Brunei bersama dengan rakan strategik belia-belia dari negara Asia dan Jepun. Asia dan Jepun. Alhamdulillah. Baik, masing-masing ada kepakarannya ni. Betul. Dan mereka ini merupakan pelajar yang masih lagi menuntut di institusi tertinggi masing-masing dalam peringkat diploma tertinggi kebangsaan ataupun Higher National Diploma. Jadi apa kata kita bersama dengan Nurul Jannah terlebih dahulu pada pagi ini untuk mungkin sedikit menceritakan pengalaman yang telah pun ditimba menyertai program Genesis dan juga siap sebagai salah seorang wakil negara kita Brunei Darussalam. Alhamdulillah, Genesis dan juga Kapal Belia ini ia merupakan satu program yang mengutamakan pertukaran idea dan juga budaya di antara negara Jepun dan ASEAN, di mana Genesis, saya punya tema merupakan student conference atau dikenali sebagai persidangan penuntut.
Dan juga di antara semua tema Genesis, Student Conference ini merupakan salah satu tema yang amat mencabar bagi delegasi Brunei Darussalam. Manakala bagi kapal belia, kami telah menaiki sebuah kapal yang diberi nama Miss Nippon Maru selama 52 hari, di mana ia membawa misi lebih jauh berbanding dengan program Genesis, kerana ia membawa lebih daripada 300 belia-belia di luar sana, negara ASEAN dan juga Jepun. Dan sepanjang perjalanan kami berada di kapal itu, kami mempunyai aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Sebagai contoh, aktiviti perbincangan, seminar, persembahan kebudayaan, dan juga kami tidak melupakan mempunyai program bersama keluarga angkat ketika kami berlabuh di sesebuah negara. Baik, mungkin boleh menceritakan sedikit apa yang dimaksudkan dengan keluarga angkat ini tadi? Ketika pada tahun lepas, kami telah berlabuh kepada 4 negara ASEAN yang telah terpilih, iaitu Vietnam, Singapura, Malaysia dan juga Myanmar, di mana kami mempunyai keluarga angkat, diberi peluang untuk bersama-sama keluarga angkat. Di sana kami mempelajari budaya, cara kehidupan dorang, macam-macam. Di keempat negara ini? Di keempat, termasuk Jepun, 5 hari. 5 negara? 5 negara. Dan seterusnya 5 hari? Bergantung pada negara. Kadang ada yang 3 hari 2 malam, ada yang 2 hari 1 malam. Okey. Kalau kepada itu orang antara pengalaman yang boleh dikongsikan oleh Jannah dan seterusnya Afika Shasha ini juga dia merupakan atlet perenang kebangsaan dan sekarang juga menjadi pelatih perenang ataupun berenang untuk kanak-kanak dan dewasa Juan Rasa-rasa boleh bercerita barangkali sejak bila mula untuk Afika sendiri mula berenang dan macam mana boleh mencuburi bidang sebagai perenangan ni? Berapa kali sudah mewakili negara Brunei Darussalam? Saya telah pun berenang sejak berumur 6 tahun lagi dan saya pun telah dilatih oleh ayah saya sendiri. Dan dari situlah saya diberikan peluang untuk bertanding. Bertanding di luar negeri. Jadi berapa kali sudah? Dulu saya rasa dalam lebih dari 10. Wow. Dari sejak umur berapa tu? 6 tahun tadi katanya Sarina. Cuba dari bayangkan 6 tahun dari kecil sudah berminat mewakili Brunei. Ayah memang seorang perenang? Iya, ayah saya seorang atlet dahulu pada tahun 90-an. Wow, jadi dari ayah turun kepada anak dan juga mewarisilah sukan renang ini tadi Sebagai seorang belia, apakah yang boleh kiranya Dayang Syahwana Afika Shasha. Afika maksud saya yang boleh disumbangkan kepada orang-orang kita ni. Dari sudut berenang inilah. Apa keseronokan berenang? Berenang ni kita ni boleh menghilangkan menenangkan fikiran kita, menjauhkan diri daripada gadget-gadget teknologi sekarang. Dan kita boleh meluangkan masa bersama kawan-kawan dan mengenali orang-orang lain semasa berenang. Ada banyak soalan lagi akan kita ajukan kepada Afika dan juga Jannah. Kita akan beralih kepada Dani pula. Kalau Dani sendiri sekarang melanjutkan pengajian dalam HND Business Management, memang berminat dalam bidang keusahawanan ini atau macam mana? Ya, dari kecil lagi saya selalu mengikuti ikut ibu saya kan. Dari kecil lagi kami selalu berniaga di Kiangge, pasar burung awal-awalnya. Tapi masa ini tidak lagi ada pasar burung kan, karena tukar jadi pasar tani. Lepas itu ibu saya membuka satu perniagaan menjual sayur-sayuran lah di pasar Kiangge. Jadi dari kecil lagi saya terekspos, terdedah di dalam suasana perniagaan tersebut. Jadi timbullah di dalam diri saya sendiri yang ingin berminat di dalam dunia perniagaan tersebut. Sejak umur berapa sudah didedahkan? Sejak umur 4 tahun ataupun 3 tahun sudah yang lalu. Dibawa bersama dengan Indong. Orang tani mengusahakan jualan-jualan tani lah tu. Alhamdulillah Baik, pastinya banyak pengalaman-pengalaman dan ada asbab
kenapa Dani itu selain daripada orang mahu andang kemauan sendiri, mungkin ada sebab lain yang menjadikan Dani mahu mengembangkan lagi ilmu dan kemahiran dalam bidang perniagaan. Nanti akan kita tanyakan. Kita akan berbalik juga kepada Janah ni mengenai dengan kita difahamkan Janah berkecenderungan dalam bidang IT computing. Apa rasanya kita ni sering memperkatakan mengenai dengan IR 4.0, revolusi industri, revolutions 4.0. Jadi apa kepentingan revolusi industri ini dan kaitannya dengan IT computing ini? Kalau dari pemahaman Janah sendiri. Secara jujurnya, IT ini bukan merupakan satu jurusan yang saya pernah ambil. Saya tidak mempunyai bidang IT, tetapi saya baru saja berjinak-jinak dengan bidang ini dan baru saja masuk dalam bidang ini. Dan kenapa saya mengambil IT? Kerana untuk pengetahuan bersama, saya telah mengendalikan beberapa projek di mana ketika mengendalikan projek, saya rasa kekurangan di mana saya ada kekurangan di dalam IT, dalam bidang IT. Jadi saya rasa macam saya perlu ambil bidang IT, jadi mencuba bidang baru kerana bidang lain saya dapat ambil sudah sebagai contoh public relation, bidang komunikasi ataupun project manager, pengurus projek apa. Itu saya sudah boleh kuasai. Tetapi bidang IT itu saya masih belum fasih atau belum pakar dalam bidang IT. Sebab itu saya mau mencuba benda baru. Jadi memang ada cabarannya. Memang ada cabaran. Kalau dalam sebenarnya Wak Jiha ataupun Janah ini begitu aktif dalam aktiviti-aktiviti kesukarelawanan Datuk Jua. Betul. Dan selain daripada itu pernah menjadi wakil seperti yang Janah nyatakan dalam program Siap dan Genesis. Apa antara pengalaman yang mungkin indah dapat dilupakan semasa menyertai program tersebut? Oh, Masya Allah. Begitu banyak pengalaman yang tidak dapat dilupakan atau ia tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Tetapi sebagai contoh aktiviti yang telah kami lakukan, kami mempunyai discussion program atau digelar sebagai kumpulan perbincangan di mana terdapat 9 perbincangan kumpulan, di antaranya pendidikan, pelancongan, pendidikan, keselamatan makanan, peluang pekerjaan, keusahawanan belia, dan bagi kumpulan saya sendiri, saya punya topik ialah mengenai kesihatan dan kesejahteraan. Tetapi topik ini bukan saja mengenai kesihatan fizikal, tetapi ia merangkumi secara holistik atau secara keseluruhannya. Kami memfokuskan kepada kesihatan mental sebagai keutamaan dalam program topik tersebut. saya, program saya. Dan seterusnya saya juga mempelajari banyak bahasa ataupun budaya dari negara lain, sebagai contoh Sabaidi atau Sawadika, bermaksud hello, kerana rakan sebilik saya merupakan dari Thailand dan juga Laos. Pastinya banyak pengalaman-pengalaman manis yang mereka dapatkan dari program Genesis tersebut. Betul. Nih, sebelum itu Wali, baru kemarin saya ada berkongsi kepada status saya ni memandangkan ia juga tadi turut menyentuh mengenai topik kesejahteraan dan kesihatan kan. Memang betul kesihatan ini merangkumi secara holistik. There is no physical health without mental health. Jadi kedua-dua ini perlu seiring. Ini antara frasa yang cukup popular sebenarnya. Kita percaya beliau-beliau ini mempunyai peranannya sendiri. Nanti akan kita tanyakan juga hasil-hasil perolehan dengan mewakili negara kita ni di Brunei dalam program Siap dan juga Genesis, apa yang boleh di-apply, diadaptasi kepada beliau kita ni. Berbalik kepada Nur Afika tadi. Kita telah pun mengetahui ayah beliau adalah merupakan atlet perenang juga di negara kita ni Brunei Darussalam atlet perenang. Jadi adakah sosok ayah ini menjadi sumber inspirasi utama? Iya, ayah saya banyak berkorban untuk saya dan dialah inspirasi saya. Mungkin boleh menceritakan lebih sedikit apa sahaja pengorbanan yang Afika dapat lihat sendiri daripada sosok seorang ayah itu tadi. Ayah saya banyak mengorbankan masanya untuk melatih kami sekeluarga lah. Adik-beradik saya berapa orang? Saya ada adik 6 adik-beradik. 6 adik-beradik. Semua pandai berenang. Semua pandai berenang. Hasil didikan latihan daripada ayah sendiri. Ya. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi kalau mengkongsikan pengalaman yang tidak dapat dilupakanlah ketika menyertai pertandingan berenang ini. Pada waktu itu tahun bila? Saya banyak masuk
banyak masuk pertandingan. Yang paling tidak dapat dilupakan? Ialah masa umur saya 10 tahun. Mengapa? Saya banyak berkawan dari pelbagai negara seperti Thailand, Laos, dan saya dapat mengenali mereka dari situ dan kami di sana orang dapat mengembangkan lagi lah. Maksudnya ada kawan-kawan kemahiran baru. Kami semua. Tapi dalam banyak-banyak pertandingan yang pernah disertainya, apa antara pencapaian terbaik setakat ini dalam sukan renang? Mungkin juara? Macam mana? Ya, saya menjuari dulu pada age group swimming. Di mana? Di mana tu? Di Malaysia. Wah, tahun ingat masih tahun bila? 2011 saya tidak silap. Masa tu umur masih dah ambil kulit tu juga. Sudah ambil. Berapa umur masa tu? 11 tahun. Maksudnya sekarang masih muda lah. Alhamdulillah. Ya. Mungkin dapat dikongsikan juga pada kali pertama diajar berenang, Bapan ya sendiri yang menjadi trainer ya. Di mana? Kami selalunya berlatih di Stadium Swimming Pool Hasanah Polkiah. Di situlah dia banyak iya. Kalau Nurafika sendiri melihat budaya kehidupan fizikal yang sihat dari segi sudut sukan renang ini macam mana? Mostly. Sukan renang memang diminati oleh orang-orang kita ni macam mana? Pengamatan, pemerhatian Afika Shana. Terutama sekali untuk menjaga keselamatan sendirilah. Sekarang ramai orang menyertai berenang ini. Baik, memandangkan ia dari damit sudah terdedah dalam bidang renangannya, sukan renangannya, ada kategori-kategori perenangkah sebenarnya? Ada sebenarnya. Apa saja kategori perenang ni? Yang saya tahu kalau yang saya tahu ada dua saja. Kalau pandai berenang tu pandai terberenang. Kalau anda pandai berenang tu kategori batunya. Maksudnya diumpan ke air tenggelam. Ada istilah. Tapi kalau secara orang terma-terma yang standard macam mana? Ada level 1, level 2, 3, 4, 5 dan 7. Banyak seperti level 1 itu bagi for permulaan. So kanak-kanak berumur 4 hingga ke atas, diorang akan belajar berenang, timbul, floating, pernafasan, and then swimming lah mostly, berenang yang apa diorang pandai dulu, yang mereka awal sekali mereka belajari. Dan seterusnya, dan kalau peringkat 7 tu itu advanced swimmer. Maksudnya ia boleh menguasai apa tu? Semua sudah. Terjun cantik apa indah tu lah masa itu. Baik, kita terakhir bersama dengan Safwan kembalilah ya. Apa yang saya percaya walaupun di kalangan keluarga yang memberikan inspirasi, saya percaya ada sesuatu yang menyebabkan Dani mau mengembangkan lagi ilmu dan pengetahuan dalam bidang bisnes ini. Mungkin ingin merubah keadaan hidup keluarga ataupun macam mana. Jadi salah satu reason kenapa saya menjerumus ke dalam bidang perniagaan, belajar di dalam perniagaan, melanjutkan pelajaran dari diploma ke diploma tertinggi tentang perniagaan adalah salah satu saya ingin menyumbangkan menyumbangkan sesuatu ke negara, iaitu yang paling penting menyumbangkan ke salah satu wawasan negara, iaitu wawasan 2035, iaitu ekonomi negara yang dinamik dan berdaya tahan. Jadi saya akan menggunakan ilmu-ilmu dan kemahiran-kemahiran yang saya perolehi semenjak pembelajaran saya di college, digunakan untuk membuka satu perniagaan walaupun kecil kah besar kah, yang penting saya ingin menyumbangkan sesuatu, memberi kembali kepada negara. Itulah sebabnya. Alhamdulillah. Sebenarnya mereka, kalau ada banyak masa lagi ingin kita dapatkan lagi penceritaan-penceritaan mereka, kerana saya percaya ada antara pengalaman-pengalaman bis kita ni yang boleh menjadi inspirasi kepada belia yang ada menyaksikan siaran kita. Apapun, semoga terus maju jaya kami ucapkan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan ada peluang untuk mendekati lagi bis kita, berkongsi lagi cerita-cerita yang boleh menyuntik semangat dan inspirasi. Terus berkembang ya. Baik, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.